Salam sejahtera dan salam Sarawak Kusayang. Buletin Nukas edisi malam 14 Jun 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita utama, 4 pemimpin Parti Komponen Gabungan Parti Sarawak GPS yang diketuai Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah menerusi persidangan video pada Isnin. Dalam persidangan tersebut, Ketua Menteri yang juga pengerusi GPS telah membentang 3 faktor penting dalam memerangi pandemik COVID-19 iaitu program vaksinasi di Sarawak mesti diselesaikan pada Ogos depan dalam sasaran mencapai imuniti berkelompok. Perkara kedua pula memastikan kerajaan kukuh dan stabil dalam melancarkan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Manakala perkara ketiga ialah pelaksanaan pelan pemulihan program ekonomi pasca COVID-19 untuk memulihkan dan memastikan ekonomi negeri dalam keadaan baik. Turut sama dalam persidangan video tersebut ialah timbalan Ketua Menteri merangkap Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing, Presiden Parti Rakyat Sarawak Bersatu SUPP Dato' Sri Dr. Sim Kui Hien dan Presiden Parti Demokratik Progresif PDP Dato' Sri Tiong King Sing. Berita seterusnya, Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Abdullah Saidol menyokong permohonan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Datuk Ding Kuong Hing mewujudkan sebuah lagi pusat pemberian vaksin PPV di daerah Meradong. Ujarnya, penambahan pusat itu akan dapat mencapai sasaran untuk memberikan vaksin kepada 1,000 orang penerima dalam masa sehari. Saya menyokong pandangan Yang Berhormat Datuk Ding supaya dibuka satu lagi pusat vaksinasi di Meradong ataupun specifically di Bintango supaya target kita 1,000 orang untuk satu hari dapat dilakukan. Dan juga kami berdua juga menyokong cadangan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri supaya dilakukan pendaftaran injection dulu, suntikan dulu baru daftar. Saya rasa jika ini dilakukan mungkin dapat mempercepatkan proses vaksinasi penduduk di sesuatu kawasan. Bercakap kepada UKAS selepas melakukan tinjauan ke PPV Dewan Masyarakat Bintango pada Isnin, Adun sebab itu turut berharap sistem yang terdapat di aplikasi MySejahtera dapat ditambah baik bagi menyelesaikan masalah orang ramai dipanggil mendapatkan vaksin di tempat lain. Ada berlaku beberapa keadaan di mana mereka yang telah mendaftar dalam MySejahtera yang mungkin tinggal contohnya kalau tinggal di Bintango, MySejahtera, makluman daripada MySejahtera, mereka terpaksa mendapat suntikan 100 km di tempat lain. Itu saya rasa harus diatasilah supaya tidak merumitkan keadaan. Terdahulu, Adun Meradong Datuk Ding Kuong Hing berharap sebuah lagi PPV dapat diwujudkan untuk penduduk di daerah Meradong. And if possible, we need to try to increase the dosage per day up to 1,000. So I hope pihak SDMC and KKM can consider setting up another vaccination center so that we can carry out the vaccination exercise faster, so that we can achieve the herd immunization at the earlier stage. Sementara itu, Abdullah turut menyumbang 2 buah kerusi roda untuk kegunaan orang ramai, khususnya warga emas bagi mendapatkan vaksin COVID-19 di PPV Bintango. Seramai 600 penduduk daerah Meradong hadir bagi mendapatkan vaksin dos pertama dan kedua. Berikut pula mengenai bantuan bekalan makanan Sarawak Kusayang di Dun Balingian. Adunnya Abdul Yaakob Arbi memberi jaminan pengagihan bantuan di kawasan itu akan dipercepatkan kepada semua ketua isi rumah KIR yang layak. Katanya, proses agihan sedikit terganggu kerana kelewatan pembekal menghantar bekalan makanan kepada mereka. Sebab bekalan dia agak lambat sikit dari supplier. Jadi dalam satu hari kita hanya dapat dalam 1,000. Kalau 5,000 tu lebih tu, mungkin ia akan memakan masa sebanyak
6 hari lah. Kalau dikira dari kita mula sepatutnya dia akan berakhir mungkin dalam 16, tapi walau bagaimanapun kita coba percepatkan bakalan Sarawak Kusayang. Tapi dengan adanya bakalan yang bantuan food basket ini, ia dapat meringankan rakyat semasa PKP inilah. Semasa ditemu bual UKAS pada hari ketiga agihan bantuan itu di Rumah Panjang sekitar kawasan Bayan Tasik pada Jumaat, Abdul Yaakob berkata kawasan Dun Balingian mempunyai seramai 5,555 KIR. Sementara itu, Tuai Rumah Bonnie Kinsun merakamkan penghargaan kepada kerajaan GPS atas bantuan makanan tersebut. Aku beri besar terima kasih kepada kerajaan Sarawak, iaitu kerajaan GPS yang sudah menyedia ke bantuan khas Sarawak Kusayang tu 6.0. Harap ke bantuan tu boleh ngelempung ke pengawal kami buat rumah panjai hari ke membeli ke barang. Kalau pihak juga aku mesan kita rumah lebih lagi buat pelilih and 58 belengian di pegai yang berhormat LP ambil semua KSOP yang sudah ditetapkan pihak berkuasa. Ini aja. Terima kasih. Tuai Rumah Tan Tenggong turut berterima kasih kepada kerajaan GPS dan Adun Balingian kerana prihatin dengan nasib mereka. Aku Tuai Rumah Tan Sungai Liau Balingian, aku minta kasih ngagai GPS Dun 58 Balingian ngagai Wabi Yaakob baka ke bentuk makai kami baka kesahit tau. Terima kasih ya. Penghargaan tidak terhingga juga turut dinyatakan Tuai Rumah Seliau Randi. Terima kasih ngagai YB kami laban baka Ado Yaakob ngau Dato' Hanifah yati magai kami bak kawasan Liok Ngamuka Belingang Ngamuka. Terima kasih laban kami nak oleh keluar sidak ya mantuk kami bak pemakai. Nyaja terima kasih. Berikut merupakan senarai beberapa rumah panjang sekitar Balingian yang diagihkan bantuan. Di Dun Tasik Biru, seramai 771 lagi KIR dari 13 buah kampung di kawasan itu menerima bantuan bekalan makanan pada Jumaat. Program telah dikenalikan oleh Pejabat Pusat Khidmat Adun Tasik Biru dengan bantuan Ahli Majlis Daerah Bau MDB, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dan Kapitan Kawasan berkenaan. Bagi kawasan Musi, sebanyak 30 KIR melibatkan kawasan Tondong, kawasan Sebuku, kawasan Cina Buso, kawasan Taiton, Lubang Angin, kawasan Bandar Bau dan kawasan Jambusan turut diagihkan bantuan. Berbalik ke laporan vaksinasi COVID-19, seramai 280 orang penduduk kampung Teluk Melano dan kampung Teluk Serabang, termasuk komuniti Kospen dari kampung Sebako 1 dan kampung Sebako 2 hadir menerima vaksin COVID-19 di PPV Klinik Kesihatan Sematan pada Sabtu. Pegawai Penyelaras PPV Sematan Dr. Cheryl Anastasia Iskandar berkata, proses pemvaksinan dijangka dijalankan setiap minggu bergantung kepada stok vaksin yang dibekalkan. Tambahnya, proses vaksinasi berjalan dengan lancar dan terkawal dengan para penerima vaksin dilihat bersemangat untuk mendapatkan vaksin masing-masing. Sambutan hari tu agak baguslah, nangga semua pasien mau datang. Susah lah untuk sejaknya datang. Pasya harapnya next masih belum tahulah bila, tapi insyaAllah akan dijalankan setiap minggu lah, bergantung kepada vaksin pun availability. Penduduk setempat menggesa agar proses vaksinasi dapat dijalankan di PPV Sematan setiap minggu, memandangkan jarak perjalanan bagi penduduk di Sematan lebih dekat dan memudahkan mereka mendapatkan vaksin. Manakala laporan di PPV Restoran Dinner World Bintulu dengan lebih 1,000 penerima juga telah mendapatkan vaksin COVID-19 pada Sabtu. Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Bintulu, Dr. Muhammad Afi Fazli berkata, PPV tersebut telah diaktifkan pada Jumaat tetapi hanya untuk dry run sahaja melibatkan 230 penerima.
pertama yang kita betul-betul fully operated. Kita beroperasi secara penuh dengan kapasiti 1,050 hari ini. Pagi dan petang. Vaksin untuk di Guinness World ni memang kita plan untuk buat setiap hari. Buat masa ni jadual yang kita ada adalah Sabtu sehingga Khamis. Jadi hanya hari Jumaat sahaja yang kita belum ada allocate berapa ramai untuk dapat vaksin lah. Tapi Sabtu sehingga Khamis memang kita akan buat full capacity lah untuk pusat pemberian vaksin di Bintangor. Bermula daripada hari ini, hari pertama dan seterusnya. So maksudnya dalam seminggu ada lebih kurang berapa ribu? Untuk sehari kita target dalam 1,000 ke 1,600. Sekiranya kita dapat atasi crowd seramai 1,600, kita akan push hingga 2,000 lah. Jadi kalau seminggu kita dapat untuk 6 hari kita dapat operated, dalam seminggu mungkin dalam 12 ke 13,000 juga kita akan dapat memberi vaksin kepada semua penerima vaksin yang telah didapatkan. Jelas Dr. Muhammad Afi lagi, PPV berkenaan dijangka mampu mencapai kapasiti 12,000 hingga 13,000 dalam masa 6 hari. Selanjutnya di Lundu dengan 480 warga emas dan golongan berisiko tinggi mendapatkan vaksin COVID-19 jenis Pfizer bertempat di Dewan Masyarakat Lundu pada Jumaat. Program vaksinasi fasa kedua anjuran Pejabat Kesihatan Daerah Lundu itu menyaksikan 300 orang penerima bagi dos kedua, manakala 180 orang lagi penerima dos pertama. Menurut pegawai UKAS di lapangan, pelaksanaan program berjalan lancar dan semua yang hadir memberikan kerjasama yang baik kepada para petugas sekaligus mempercepatkan urusan proses dijalankan. Pada saat ini, majlis ataupun program vaksinasi kita berjalan dengan lancar dan sempurnanya dan juga terkawal. Dan kita harapkan agar warga emas kita dan mereka yang mengidap penyakit kronik akan terus berada di dalam keadaan yang ceria untuk mendapatkan vaksin kita buat kali yang kedua untuk mereka pada pagi ini. Dimaklumkan pada sesi vaksinasi akan datang, kota dos vaksin dijangka akan bertambah ke 800 hingga 1,000 dos sehari bagi daerah Lundu. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.